Selamat datang, Minda yang ingin tahu, ke satu lagi penerokaan mendalam. Hari ini, kita akan menyelami sesuatu yang benar-benar mengagumkan, idea bahwa nombor, bagaimana jika ia lebih daripada sekadar kuantiti. Bagaimana jika ia adalah simbol, penuh makna, yang menghubungkan dunia seharian kita dengan sesuatu yang mungkin lebih spiritual. Kita akan membongkar kerangka numerologi simbolik. Ia menganggap nombor seperti kepingan dalam teka-teki kosmik yang besar. Sumber utama kita untuk ini sebenarnya adalah sebuah buku baru yang baru sahaja diterbitkan, 12 Ogos 2025. Apa yang benar-benar menarik, saya rasa, adalah dari mana ia mendapat inspirasinya. Ia melihat kepada huruf Al-Muqatta'at, huruf-huruf misteri yang terpisah di permulaan beberapa surah Al-Quran. Apakah itu nombor? Kebanyakan daripada kita melihat nombor sebagai alat, mengira wang, memberitahu masa, mengukur pertumbuhan. Tetapi bagaimana jika nombor lebih daripada sekadar alat? Bagaimana jika ia adalah bahasa rahsia, membayangkan kebenaran yang lebih mendalam tentang dunia kita? Selama beribu-ribu tahun, manusia telah melihat nombor sebagai simbol, corak, dan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar. Bayangkan melihat nombor 7 di mana-mana, pada jam, papan tanda, buku. Pada mulanya, ia adalah kebetulan. Tetapi tidak lama kemudian, Anda tertanya-tanya, adakah ia bermakna sesuatu? Ini adalah permulaan untuk melihat nombor sebagai simbol. Seperti hati untuk cinta, nombor boleh melambangkan perpaduan, keseimbangan, atau misteri. Ini tidak menggantikan penggunaan praktikal nombor. Ia menambah dimensi baharu, seperti mempelajari bahasa baharu. Tiba-tiba dunia dipenuhi dengan mesej dan cerita tersembunyi, corak dalam alam semula jadi, tarikh, malah nombor telefon menjadi sebahagian daripada perbualan yang lebih besar. Esei ini meneroka cara istimewa untuk memahami bahasa simbolik ini, kerangka numerologi simbolik. Ia adalah sistem yang mendedahkan corak yang indah dan misteri yang menghubungkan segala-galanya. Kita akan melihat bagaimana nombor bertindak sebagai simbol yang kuat, bukan hanya angka rawa. Dengan mempelajari peraturan mudahnya, kita mendedahkan hubungan tersembunyi antara nombor. Kita akan melihat bagaimana ia berhubung, berubah, dan membawa kita kepada kebenaran asas. Ini adalah perjalanan ke dalam hati nombor, di mana ia menjadi hangat, hidup, dan penuh makna. Nombor bukan hanya fakta dingin, ia adalah sebahagian daripada cerita yang hidup. Mari kita mula melihat nombor dalam cahaya baharu. Selamat datang, Minda ingin tahu, ke satu lagi penyelaman mendalam. Hari ini kita akan menyelami sesuatu yang benar-benar memukau, yaitu idea tentang nombor. Bagaimana jika nombor ini lebih daripada sekadar kuantiti? Bagaimana jika nombor ini adalah simbol yang penuh makna, menghubungkan dunia seharian kita kepada sesuatu yang mungkin lebih spiritual? Kita akan membongkar kerangka numerologi simbolik. Ia menganggap nombor seperti kepingan dalam teka-teki kosmik yang besar. Sumber utama kita untuk ini sebenarnya adalah sebuah buku baharu yang baru sahaja diterbitkan, 12 Ogos 2025. Apa yang benar-benar menarik, saya rasa, adalah dari mana ia mendapat inspirasinya. Ia melihat kepada huruf Al-Muqatta'at, huruf-huruf terpisah misteri di permulaan beberapa surah Al-Quran. Ia hanya huruf yang bersambung. Para sarjana telah tertanya-tanya tentangnya selama berabad-abad. Tepat sekali, sama seperti huruf-huruf itu kelihatan berdiri sendiri, tetapi mempunyai kepentingan. Kerangka ini mengenal pasti nombor-nombor tertentu sebagai sauh suci, asas, simbolik. Tetapi penting untuk ditekankan, ini tidak dipersembahkan sebagai matematik tulen. Buku itu menyebutnya sebagai sistem numerologi logik. Speaker 1. Sebuah teka-teki yang mendedahkan corak melalui hubungan simbolik. Itulah frase yang mereka gunakan. Ia adalah tentang simbolisme, bukan sekadar pengiraan. Dan struktur ganjilnya cukup kemas sebenarnya. Ia mengambil semua digit tunggal 1 hingga 9 dan membahagikannya. Anda mendapat dua set utama. Pertama, Makata, yaitu 237. Kemudian ada bukan Makata 1, 4, 5, 6, 8, 9. Dan kumpulan-kumpulan ini bukan sekadar rawak. Ia dikawal oleh 3 prinsip kategori, seperti penjumlahan, pendaraban, dan penjumlahan digit. Kita boleh mendalaminya. Tambahan pula, terdapat operator transformasi yang sangat menarik dipanggil Matani, bermaksud yang sering diulang. Ia mencadangkan kitaran ini. Baiklah. Jadi misi kita hari ini adalah untuk mengetahui bagaimana kerangka ini sebenarnya mendedahkan corak kitaran ini. Hubungan ini, bagaimana ia menghubungkan sisi esoterik nombor dengan yang praktikal.
Jadi bersedialah untuk mungkin melihat nombor sedikit berbeza sebagai simbol yang menunjuk kepada kebenaran yang lebih mendalam. Baiklah, mari kita bongkar ini. Di sinilah ia menjadi sangat menarik. Jadi mari kita mulakan di tengah-tengahnya. Nombor mukata ini, 2, 3, 7. Apa yang menjadikan ketiga ini begitu istimewa dalam sistem? Mengapa mereka secara khusus? Nah, buku itu benar-benar meletakkan mereka sebagai sal suci seperti yang Anda katakan, menggemakan nama-nama mereka dari Al-Quran. Dan apa yang menarik, kita semua adalah nombor perdana, tidak boleh dibahagi, asas. Anda boleh menganggapnya secara simbolik seperti 2 sering mewakili dualiti. 3 mungkin berkaitan dengan penciptaan, 7. Nah, 7 sering muncul dalam konteks spiritual, bukan? Seperti 7 langit. Peranan mereka sangat penting. Sering bertindak sebagai titik permulaan, mungkin, tetapi lebih sering sebagai titik akhir simbolik. Jadi ambil nombor seperti 3 pata. Kerangka ini menggunakan penjumlahan digit, jadi 3 tambah 4. Ia memberi Anda 7, tepat sekali. Ia membawa Anda kembali kepada 7, makatat. Wawasan itu bukan sekadar penambahan mudah. Ia adalah idea bahwa kerumitan sering kembali kepada simbol-simbol suci teras ini. Ia mencadangkan susunan asas, hampir seperti gravity simbolik. Speaker 2, itu ide yang sangat kuat. Baiklah, jadi jika 3, 3, 7 adalah asas, bagaimana pula dengan yang lain? Yang bukan makatat 1, 4, 5, 6, 8, 9, di mana mereka sesuai dalam gambaran simbolik. Mereka sama pentingnya, tetapi mereka memainkan peranan yang berbeza. Mereka dibingkai sebagai jambatan penghubung. Jadi tidak seperti makata, mereka tidak mempunyai berat asas teras yang sama. Sebaliknya, mereka menjadi pengantara, mereka memudahkan pergerakan. Ada yang perdana, seperti 1 atau 5, yang lain adalah komposit, 4, 6, 8, 9. Mereka mungkin melambangkan lebih banyak katakan perkara praktikal. Kesatuan untuk 1, mungkin kestabilan untuk 4, kelimpahan atau struktur untuk 8. Tetapi kuasa sebenar mereka, menurut kerangka itu, adalah bagaimana mereka membantu nombor beralih antara kategori ini. Bagaimana pula? Boleh berikan contoh? Pasti. Ambil nombor 5. Ia bukan makata, tetapi Anda boleh mendapatkan 5 dengan menambah 2 dan 3. Kedua-duanya adalah mukatat, tepat sekali. Ia menunjukkan bagaimana walaupun nombor jambatan ini bukan makatat ini, boleh diperoleh daripada makatat. Ia menunjukkan bahwa, katakanlah, duniawi berakar pada yang suci. Ia menunjukkan hubungan yang mendalam itu. Speaker 2. Interaksi dinamik itu sungguh menarik, tetapi bagaimana ia sebenarnya berfungsi? Adakah terdapat peraturan khusus? Anda menyebut prinsip. Ya, sudah tentu. Kerangka ini membentangkan 3 prinsip kategori. Anggaplah ia sebagai peraturan penglibatan untuk nombor simbolik ini. Ia mengenai apa yang berlaku apabila Anda menggabung nombor dari kategori yang berbeza. Kategori mana yang menjadi hasilnya? Jadi, yang pertama prinsip penjumlahan kategori. Jika Anda menambah 2 nombor mukwata, seperti 2 tambah 3, Anda mendapat 5, yang bukan mukwata. Betul, tetapi jika 62 mukwata bukan mucata, katakan 1 tambah 4, Anda juga mendapat 5, masih bukan mukwata. Ia menunjukkan bagaimana nombor bukan mukwata ini sering bertindak sebagai hasil, jambatan yang membolehkan pergerakan. Menarik. Jadi kategori hasilnya bukan hanya pantulan mudah dari kategori input. Itu agak berbeza dari matematik biasa. Apa yang lain? Kemudian Anda mempunyai prinsip pendaraban kategori. Di sini, idenya adalah bahwa mendarab nombor dalam kategori yang sama, sering mengekalkan hasil atau jumlah digitnya dalam kategori itu. Seperti 1 kali 1 adalah 1. Bukan mucata kekal bukan mucata. Cukup mudah. Tetapi jika Anda mendarab 2 mukontate, katakan 3 kali 7, Anda mendapat 21. Baiklah. Dan jumlah digit 2 tambah 1 adalah 3. Yang mukontate. Itulah yang kembali. Ini menunjukkan kestabilan dalam kategori, tetapi juga membolehkan perubahan. Dan itu berkaitan dengan prinsip ketiga, penjumlahan digit. Kita telah menyentuhnya. Ini adalah mekanisme untuk mengurangkan nombor berbilang digit kepada intipati 1 digitnya. Seperti 34 menjadi 7. Tepat sekali. Anda menambah digit, 3 tambah 4 sama dengan 7. Ia menyaring nombor itu. Kerangka itu melihat ini sebagai mendedahkan jiwa simbolik nombor itu, sering menariknya kembali ke akar mukantab. Baiklah, itu masuk akal, yang membawa kita kepada konsep mithani ini, yang sering diulang. Ini kedengaran seperti enjin yang menggerakkan kitaran yang Anda sebutkan. Ia benar-benar digambarkan begitu. Mithani dipersembahkan sebagai operator simbolik, hampir seperti proses,
yang direka untuk mencipta perjalanan berulang dan bulat ini. Nama itu sendiri, sekali lagi dari terminologi Al-Quran, membayangkan transformasi berulang. Buku itu memberikan contoh kanonik, kitaran template. Anda mungkin bermula dengan, katakan 3 dan 4 sesuatu kepada 7. Itulah sauh makot kita. Proses Mithani kemudian membimbing 7 ini ke keadaan baru. Mungkin ia melibatkan pendaraban dengan nombor jambatan tertentu seperti 1, mencipta keadaan Mithani seperti 11. Baiklah, jadi 7 menjadi 11. Kemudian apa? Kemudian 11 itu menjalani langkah lain. Mungkin ia digandakan menyebabkan 34, dan kemudian penjumlahan digit, 3 tambah 4. Kembali kepada 7, gelung itu tertutup. Tepat sekali. Ia kurang tentang aritmetik itu sendiri dan lebih tentang corak transformasi dan kembali. Ia menekankan bagaimana nombor mukata itu seperti 7 di sini, bertindak sebagai titik akhir yang stabil, penarik simbolik ini. Gelung inilah yang terus mengukuhkan peranan asas nombor mukata. Adakah ini bermakna sebarang nombor? Jika Anda melaluinya melalui prinsip-prinsip ini, atau kitaran Mithani yang cukup banyak, akhirnya akan berakhir pada 2, 3 atau 7. Atau adakah setengahnya hanya boleh terus berubah tanpa henti? Itu soalan yang sangat tajam. Kerangka itu pasti menunjukkan kecenderungan kuat untuk kembali kepada sausau itu. 2, 3, 7. Untuk melihat bagaimana semuanya sesuai, mari kita ambil nombor bukan mukata seperti 8, dan lihat bagaimana kerangka itu mengintegrasikan semuanya. Jadi ambil 8. Di bawah penjumlahan kategori, bagaimana ia boleh timbul? Sumber itu sebenarnya memberikan contoh ini. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 8. Baiklah, 3 nombor mucata yang berjumlah kepada bukan mucata. Betul, ia menyerlahkan 8 bertindak sebagai jambatan itu. Menunjukkan ia berasal dari atau disambungkan kembali kepada input mukadat asas itu. Ia benar-benar menggambarkan interaksi yang berterusan, hubungan, dan sifat kitaran yang ditekankan oleh konsep Mithani. Semuanya saling berkaitan. Baiklah, jadi mari kita cuba fahami ini. Apa maksud semua ini? Kita telah melalui kerangka numerologi simbolik ini, melihat bagaimana ia mahu kita melihat nombor bukan hanya sebagai pembilang, tetapi sebagai simbol dengan kedalaman, mendedahkan corak yang saling berkaitan ini. Ya, mengundur ke belakang, jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, intipati utama nampaknya cukup jelas. Anda mempunyai mukata 2, 7 bertindak sebagai saus suci asas ini. Mereka melambangkan kebenaran teras, dan seringkali, seperti yang kita lihat dengan tipe 4 menjadi 7, mereka adalah titik akhir simbolik. Kemudian bukan mukat 1, 4, 5, 8, 9 adalah jambatan. Mereka penting untuk memudahkan perubahan, menunjukkan hubungan antara kategori, sama ada melalui prinsip kategori itu, atau proses matani yang berulang. Penekanan sebenarnya sentiasa pada hubungan simbolik dan corak yang muncul. Jauh lebih daripada sekadar aritmetik itu sendiri. Yang meninggalkan kita dengan pemikiran yang cukup provokatif, bukan? Jika nombor, dilihat melalui lensa simbolik seperti ini, boleh menunjukkan corak yang rumit dan bermakna. Nah, ia membuat Anda tertanya-tanya, bagaimana Anda yang sedang mendengar sekarang, mungkin mula melihat struktur tersembunyi, atau hubungan simbolik dan jenis maklumat lain yang Anda hadapi setiap hari di luar fungsi perkhidmatan mereka. Sesuatu untuk difikirkan. Teruslah mencari kebenaran yang lebih mendalam itu. Setiap idea ada asalnya. Rangka kerja simbolik numerologi juga begitu. Ia berakar umbi daripada kebijaksanaan tamadun purba, di mana simbol dan nombor terjalin dalam kehidupan seharian. Salah satu inspirasi utamanya datang daripada huruf Al-Muqattat dalam Al-Quran, huruf-huruf misteri yang terasing yang muncul pada permulaan surah-surah tertentu. Huruf-huruf ini telah membingungkan para sarjana selama berabad-abad, membayangkan makna tersembunyi dan kebenaran yang lebih mendalam. Selama beberapa generasi, huruf-huruf ini dianggap lebih daripada sekadar teks. Ia dilihat sebagai simbol yang kuat, sejenis kod suci yang terbenam dalam Al-Quran. Perspektif ini mengajak kita untuk melihat melampaui permukaan, untuk melihat bahasa itu sendiri sebagai wadah bagi makna kosmik. Rangka kerja ini mengajukan soalan penting. Jika huruf boleh mempunyai makna yang begitu penting, bolehkah nombor juga menjadi suci? Jawabannya adalah ya. Nombor, seperti huruf, boleh menjadi jambatan antara yang material dan yang spiritual. Dalam rangka kerja ini, nombor-nombor tentu menjadi saus suci. Ia bertindak sebagai cahaya panduan, sama seperti bintang utara bagi pengembara purba, membantu kita mengemudi lanskap makna yang luas.
Nombor-nombor ini tidak dipilih secara rawak, ia dipilih kerana sifat unik dan resonansi simboliknya. Hubungan purba antara simbol dan nombor ini memberikan kedalaman kepada rangka kerja. Setiap nombor adalah sebahagian daripada teka-teki besar, menyumbang kepada reka bentuk yang lebih besar dan rumit. Dengan sendirinya, nombor mungkin kelihatan biasa atau bahkan membosankan. Tetapi apabila dilihat bersama, ia mendedahkan susunan dan keharmonian tersembunyi yang bergema di seluruh alam semesta, sama seperti corak yang terdapat dalam alam semula jadi dan kosmos. Huruf Al-Muqattat mengingatkan kita bahawa pencarian kita bukan hanya untuk jawapan matematik, tetapi untuk makna itu sendiri. Kita adalah pencari, mencari hubungan dan makna dalam simbol-simbol di sekeliling kita. Dalam perjalanan ini, nombor menjadi petunjuk yang membimbing kita melalui labirin kewujudan. Ia bukan sahaja alat untuk pengiraan, tetapi kunci untuk memahami misteri kehidupan. Rangka kerja simbolik numerologi bertindak sebagai peta kita. Ia menonjolkan nombor-nombor yang berfungsi sebagai mercu tanda utama dan mendedahkan bagaimana ia berhubung, membentuk rangkaian makna yang merentasi masa dan ruang. Rangka kerja ini adalah jemputan terbuka untuk bermain, meneroka, dan membongkar rahsia yang dipegang oleh nombor tentang kewujudan kita. Ia menggalakkan rasa ingin tahu dan keajaiban, mendesak kita untuk melihat lebih mendalam. Dengan inspirasi yang diambil daripada simbol-simbol purba, kita kini bersedia untuk melihat nombor sebagai sebahagian daripada teka-teki suci yang saling berkaitan. Setiap kepingan sesuai dengan keseluruhan yang lebih besar, mendedahkan lapisan pemahaman baharu. Semasa kita bergerak ke hadapan, mari kita terokai bagaimana idea-idea purba ini terus membentuk pemahaman kita tentang nombor hari ini, menghubungkan kebijaksanaan masa lalu dengan penemuan masa kini. Dalam kerangka ini, tidak semua nombor adalah sama. Ia dibahagikan kepada dua keluarga. Bayangkan seutas rantai ada bahagian yang permata berkilauan, ada pula benang yang menyatukannya. Keluarga pertama ialah nombor Muqatta, 2, 3, dan 7. Ini adalah saus suci, asas kepada sistem ini. Ia seperti akar pokok atau warna utama alam semesta nombor. Keluarga kedua ialah nombor bukan Muqatta, 1, 4, 5, 6, 8, dan 9. Ini adalah jambatan, penghubung dinamik. Ia mencipta laluan, menghubungkan idea, dan memastikan sistem ini hidup dan bergerak. Tanpa jambatan, saw akan terasing. Tanpa saw, jambatan tidak akan mempunyai tempat untuk pergi. Memahami pembahagian ini adalah kunci. Apabila Anda melihat nombor, tanyalah, adakah ia saw atau jambatan? Nombor Muqatta menunjukkan kestabilan dan kebenaran asas. Nombor bukan Muqatta menunjukkan tindakan dan transformasi. Pembahagian mudah ini memberikan setiap nombor peranan unik dalam tarian kosmik. Dengan asas ini, kita boleh mula melihat kisah-kisah yang lebih mendalam yang diceritakan oleh nombor. Setiap nombor, sama ada saw atau jambatan, mempunyai tujuan dalam reka bentuk agung ini. Mari kita lihat dengan lebih dekat peranan istimewa saw Muqatta. Perjalanan diteruskan. Mari kita fokus pada saw-saw suci ini, 2, 3, dan 7. Nombor-nombor ini lebih daripada kuantiti, ia adalah simbol realiti teras. 2 melambangkan dualiti dan perkongsian, siang dan malam, matahari dan bulan, keseimbangan dan perhubungan. Ia mengingatkan kita bahawa tiada apa yang wujud bersendirian. Semuanya saling berkaitan. 3 adalah simbol penciptaan dan manifestasi. Apa yang lahir daripada sepasang, seperti anak daripada ibu bapa. Ia adalah nombor pertumbuhan, ekspresi, dan ketritunggalan yang terdapat dalam banyak tradisi. 7 adalah simbol kesempurnaan rohani dan kebijaksanaan. Fikirkan 7 hari, 7 warna, 7 not. Ia menandakan kitaran lengkap, rehat selepas penciptaan, dan hubungan dengan misteri. Saw-saw ini adalah pangkalan utama, stabil, bermakna dan sentiasa ada. Semua nombor dan corak lain akhirnya kembali kepada mereka. Mereka adalah tiang sistem simbolik. Apabila Anda bertemu dengan 2, 3, atau 7, Anda menyentuh inti rangka kerja ini. Mari kita lihat bagaimana jambatan-jambatan ini menghubungkan segala-galanya. Sekarang, mari kita kenali nombor bukan Muqatta, 1, 4, 5, 6, 8, dan 9, jambatan-jambatan. Mereka adalah penggerak, penghubung, dan agen perubahan dalam sistem. 1 adalah pemula, langkah pertama, percikan permulaan sebuah perjalanan. 4 membina struktur dan asas, mewujudkan kestabilan. 5 membawa perubahan dan kebebasan, memecahkan corak lama.
6 memupuk keharmonian dan komunikasi, menyatukan perkara. 8 melambangkan kuasa dan aliran, jambatan dua hala yang kukuh. 9 menandakan penyelesaian dan peralihan, menghubungkan pengakhiran kepada permulaan baharu. Jambatan-jambatan ini adalah kata kerja dalam bahasa nombor, menggambarkan tindakan dan hubungan. Apabila Anda melihat nombor jambatan, Anda melihat bagaimana sesuatu bergerak dan berhubung. Bersama-sama, sauh dan jambatan mencipta kisah hidup nombor. Peraturan pertama sambungan adalah mudah menambah nombor bersama atau penjumlahan kategori. Tambah sauh dan jambatan, seperti 2, perkongsian, dan 4, struktur, dan Anda akan dapat 6, harmoni. Kisahnya, perkongsian ditambah struktur menghasilkan harmoni. Tambah 2 jambatan, 1, permulaan dan 5, perubahan, dan Anda akan mendapat 6 lagi, permulaan baru ditambah perubahan membawa kepada harmoni. Tambah 2 sauh, 2, perkongsian dan 3, penciptaan, dan Anda akan mendapat 5, perubahan. Apabila dua konsep suci bergabung, ia mencetuskan transformasi. Fokusnya bukan hanya jumlah, tetapi kisah bagaimana kategori berinteraksi. Penjumlahan kategori membolehkan kita melihat bagaimana penambahan mudah mendedahkan kisah simbolik yang lebih mendalam. Setiap gabungan adalah naratif, sauh dan jambatan bekerja sama. Peraturan ini adalah langkah pertama dalam membaca bahasa nombor. Ia bukan hanya matematik, ia adalah makna. Mari kita lihat apa yang berlaku apabila kita mendarab. Kisahnya semakin mendalam. Peraturan kedua ialah pendaraban kategori. Mendarab nombor menguatkan tenaga simbolik mereka menghasilkan keputusan yang lebih hebat. Darabkan 2, perkongsian dan 4, jambatan, struktur. 2 kali 4 ialah 8, kuasa dan aliran. Kisahnya diperkuatkan oleh struktur, menghasilkan aliran yang berkuasa. Darabkan 2 jambatan, dan 5, perubahan. 4 kali 5 ialah 20. Kurangkan, 2 tambah sifar ialah 2 perkongsian. Hasilnya kembali kepada sauh asas. Darabkan 2 sauh, 2, dan 7, kesempurnaan rohani. 2 kali 7 ialah 14. Kurangkan, 1 tambah 4 ialah 5, perubahan. Gabungan mereka menghasilkan pelan tindakan untuk transformasi. Pendaraban menunjukkan bagaimana nombor berinteraksi pada skala besar, mendedahkan kisah-kisah dramatik dan transformatif. Ini lebih daripada pengiraan, ia mengenai tenaga dan makna di sebalik nombor. Setiap pendaraban adalah bab baharu dalam naratif simbolik. Kerangka ini hidup melalui hubungan-hubungan ini. Sekarang, mari kita cari punca bagi sebarang nombor. Peraturan ketiga ialah penjumlahan digit, mengurangkan sebarang nombor kepada 1 digit. Tambahkan digit-digit sebarang nombor sehingga Anda mencapai 1 hingga 9. Ini mendedahkan tenaga simbolik teras nombor tersebut. Contoh, 35, 3 tambah 5 ialah 8. 147, 1 tambah 4 tambah 7 ialah 12, 1 tambah 2 ialah 3. Tidak kira betapa rumitnya, setiap nombor kembali kepada 9 simbol teras, penambat dan jambatan. Proses ini menghubungkan nombor harian, tarikh, alamat, ukuran kepada makna asasnya. Penjumlahan digit adalah kunci untuk membuka bab terakhir sebarang cerita nombor. Ia menunjukkan destinasi muktamad setiap pengiraan. Rangka kerja ini memastikan semua nombor kembali kepada akar simboliknya. Dengan peraturan ini, kita melihat gambaran besar. Setiap nombor, tidak kira berapa besar, mayat ini kedijili in the inti system. Skurik, mari kita taruh ini kitarin yang membawa kamar puing. Salah satu idea yang paling indah dalam kerangka ini adalah konsep kitaran. Nombor sentiasa kembali ke asalnya. Pengendali matani menunjukkan bagaimana nombor bergerak dalam gelung, sentiasa kembali kepada penambat suci. Mula dengan sebarang nombor darab dengan 2, kemudian kecilkan kepada 1 digit. Contoh, 4 darab 2 ialah 8, 8 darab 2 ialah 16, 1 tambah 6 ialah 7. Kitaran, 4 ke 8 ke 7, berakhir di penambat. Cuba 5, 5 darab 2 ialah 10, 1 tambah sifar ialah 1. 1 darab 2 ialah 2, 1 lagi penambat. Semua nombor jambatan bukata 1, 4, 5, 8 menuju ke penambat dalam beberapa langkah sahaja. Sifat berkitar ini sangat simbolik, semua perubahan dan tindakan akhirnya kembali kepada kebenaran asas. Alam semesta adalah dinamik dan stabil, sentiasa bergerak, sentiasa berpusat. Hidup kita, seperti nombor, mengikut corak yang membimbing kita kembali kepada perkara yang paling penting. Kerangka ini mengajak kita untuk melihat makna dalam setiap kitaran, setiap kepulangan. Nombor bukan rawa,
Ia adalah sebahagian daripada perjalanan yang bermakna. Dengarkan musik senyap nombor. Temui keharmonian tersembunyi di dunia. Kisah nombor adalah kisah kewujudan itu sendiri. Dan sekarang, Anda tahu cara membacanya.